Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Muhammad Amir bin Wan Harun dan yang dikasihi rakan-rakan sekalian. Saya Sri Iziani binti Muhammad Zahir bersama dua orang rakan iaitu Anis Syabirah binti Ahmad Sukri dan Nur Ahadiah binti Muhammad Jailani akan membentangkan tugasan berkumpulan yang bertajuk Hak Isteri dalam Isu Pasangan Tidak Menunaikan Tanggungjawab Nafkah. Sebelum mengulas lebih lanjut mengenai topik ini, mari kita fahami tentang nafkah. Yang dimaksudkan dengan nafkah ialah mengeluarkan belanja atau sara hidup ke atas seseorang sama ada isteri, anak dan orang yang berada di bawah tanggungannya. Para ulama telah menetapkan bahawa pemberian nafkah adalah wajib ke atas golongan tertentu yang berada di bawah tanggungannya. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang bermaksud, dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Surah Al-Baqarah ayat 233. Syariat Islam telah menetapkan turutan pemberian nafkah yang perlu kita patuhi. Pertama, nafkah terlebih dahulu wajib ditunaikan kepada diri sendiri. Kedua adalah kepada orang lain yang berhak mendapat nafkah dari dirinya. Nafkah kepada orang lain ini wajib dikeluarkan apabila berlaku beberapa keadaan, iaitu perkahwinan, hubungan kekerabatan dan pemilikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan, salah satu faktor yang menyebabkan nafkah wajib dikeluarkan adalah kerana ikatan perkahwinan. Dalam konteks ini, suami bertanggungjawab memberikan nafkah kepada isterinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Anis Syabirah binti Ahmad Sukri ingin membincangkan tentang keadaan isteri berhak mendapat nafkah daripada suami. Terdapat tiga keadaan yang isteri berhak mendapat nafkah daripada suaminya. Keadaan yang pertama, apabila isteri telah menyerahkan dirinya bagi kemanfaatan kepada suami, sama ada dalam bentuk nikmat, mengandungkan zuriat suami, menyusukan atau mendidik zuriat suami, menjaga diri, rumah dan juga harta suami ketika ketiadaannya juga termasuk dalam keadaan ini. Keadaan yang kedua, apabila isteri masih dalam ketaatan terhadap suami ataupun dipanggil sebagai tidak nusyuz, walau bagaimanapun tidak termasuk dalam nusyuz dengan meninggalkan rumah suami disebabkan kemudaratan suami ke atas isteri ataupun layanan buruk suami terhadapnya. Dan hal ini disebabkan tidak akan jatuh nafkah daripada isteri. Keadaan yang ketiga, apabila isteri tidak menggugurkan hak nafkah tempat tinggalnya dalam syarat perkahwinan. Sekiranya terdapat syarat tiada nafkah dalam akad perkahwinan, maka isteri tidak berhak menuntutnya selepas berkahwin. Seterusnya kita akan membincangkan tentang kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri. Dalam hal ini, para ulama berselisih pendapat mengenai keadaan pihak mana yang perlu dilihat dalam penentuan nafkah ini. Yang pertama, mazhab Hanbali berkata, perlu melihat keadaan kedua-dua pihak suami dan isteri. Jika kedua-duanya senang, maka nafkahnya mengikut keadaan yang senang. Tetapi jika kedua-duanya susah, maka nafkah adalah mengikut keadaan susah. Jika seorang senang dan seorang lagi susah, maka perlu menilai secara pertengahan antara senang dan susah. Yang kedua pula, mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi berkata, perlu melihat keadaan suami sahaja sama ada senang atau susah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, hendaklah orang yang senang memberi nafkah mengikut kesenangannya, iaitu surah Al-Talaq ayat 7. Untuk memahami topik ini dengan lebih jelas, kita perlu fahami apakah yang dimaksudkan dengan hak. Menurut istilah, hak ialah suatu yang dapat dipunyai dan dikuasai. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Baqarah ayat 228. Suami dan isteri masing-masing memiliki hak dan tanggungjawab yang perlu digalas. Hal ini untuk menjamin keharmonian rumah tangga. Maka wajib bagi suami untuk menafkahkan keluarganya dengan segala upaya tanpa berharap kepada pendapatan isteri. Jika suami enggan untuk menunaikan tanggungjawabnya, enggan untuk berusaha menafkahkan keluarganya dalam bentuk keperluan asas ini, maka isteri memiliki beberapa hak. Hak yang pertama ialah hak bersuara. Isteri boleh menegur suami yang telah lalai dalam menunaikan tanggungjawabnya, dan isteri juga boleh mengajak suami berbincang secara baik untuk menguruskan ekonomi rumah tangga, supaya isteri dan anak-anak tidak terabai.
Yang kedua, isteri juga boleh merujuk perkara ini di mahkamah bagi mendapatkan khidmat nasihat dan jalan keluar bagi permasalahan ini. Selain itu, sekiranya suami tidak memberikan nafkah kepada isteri, isteri mempunyai hak untuk membuat aduan kepada mahkamah syariah dan memohon pembubaran perkahwinan sama ada secara perceraian taklik, fasakh ataupun khulu'. Perceraian taklik ialah perceraian yang dikaitkan dengan suatu janji yang telah dibuat oleh suami selepas akad nikah disempurnakan. Perceraian taklik boleh disabitkan apabila berlaku pelanggaran ke atas taklik tersebut. Di Malaysia, selepas akad nikah, seseorang suami dikehendaki melafazkan ucapan taklik dan menandatangani surat taklik di hadapan juru nikah. Antara ungkapan taklik selepas akad nikah yang biasa atau menjadi adat masyarakat kita ialah sekiranya suami meninggalkan isteri lebih daripada 6 bulan tanpa memberi nafkah zahir atau batin secukupnya. Di bawah peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia, mengikut Seksyen 50 iaitu perceraian di bawah taklik atau janji, isteri berhak membuat aduan kepada mahkamah syariah dan sekiranya pengaduan itu sabit dan disahkan oleh mahkamah, maka terjadilah perceraian secara taklik. Seterusnya, dalam Undang-Undang Keluarga Islam, fasakh didefinisikan sebagai pembubaran perkahwinan disebabkan oleh sesuatu hal keadaan yang diharuskan oleh hukum syarak melalui kuasa yang diberikan kepada hakim. Beberapa alasan telah digariskan sehingga membolehkan fasakh termasuk suami yang cuai atau tidak memberikan nafkah selama 3 bulan. Sekiranya suami gagal memberikan nafkah asasi yang paling minima iaitu seperti makanan atau minuman pada tempoh sekurang-kurangnya 3 hari, maka isteri berhak untuk meminta fasakh. Mahkamah boleh memerintahkan fasakh hanya selepas mendengar dan menerima bukti daripada isteri dan sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Bagaimanapun, fasakh tidak boleh dituntut semata-mata kegagalan suami memberikan kemewahan setaraf dengan kemewahan yang diberikan sebelum ini atau semata-mata kedudukan kewangan suami yang semakin merosot. Selain itu, perceraian huluk atau tebus talak ialah satu perceraian yang diminta oleh isteri daripada suaminya dengan memberikan wang atau harta benda lain kepada suaminya seperti mana yang dipersetujui melalui ijab dan qabul. Huluk disyariatkan bagi memenuhi keperluan isteri. Maksudnya, isteri menebus dirinya agar dibebaskan oleh suaminya dengan cara mengembalikan mas kahwin yang telah mereka sepakati sebelum ini kepada suaminya. Mahkamah mempunyai budi bicara untuk meluluskan permohonan perceraian huluk walaupun suami tidak memberi persetujuan sekiranya mahkamah berpendapat bahawa suami isteri tersebut tidak dapat hidup bersama dengan damai dan selaras kewajipan mereka. Huluk disyariatkan berpandu ayat Al-Quran yang bermaksud. Oleh itu, kalau kamu khawatir kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukuman Allah, maka tidaklah mereka berdosa mengenai bayaran, yakni tebus talak, yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Terakhir sekali ialah isteri berhak menuntut nafkah yang tidak diberikan oleh suami di mahkamah. Hukum syarak dan undang-undang telah menjamin kemaslahatan wanita untuk menuntut hak mendapatkan nafkah termasuk yang tertunggak ketika mereka bergelar isteri kepada seorang lelaki. Merujuk kepada Akta Undang-Undang Keluarga Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan 1984, mahkamah boleh memerintahkan seorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya. Ianya juga berdasarkan Seksyen 59 dalam kurungan 1 Akta Undang-Undang Keluarga Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan 1984 yang tertakluk kepada hukum syarak. Selain itu, Seksyen 69 Akta Undang-Undang Keluarga Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan 1984 juga memperuntukkan tuntutan tunggakan nafkah. Nafkah zahir boleh diminta daripada suami secara baik semasa dalam pernikahan. Jika suami gagal memberikan nafkah, maka isteri berhak menuntut nafkah di mahkamah syariah. Kesimpulannya, pemberian nafkah merupakan antara tanggungjawab suami yang perlu dipenuhi dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat jika gagal dilunaskan dengan sempurna.
Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kaum lelaki itu ialah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki, yakni dengan beberapa keistimewaan, ke atas orang-orang perempuan dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan, yakni memberi nafkah, sebahagian daripada harta mereka. Surah An-Nisa ayat 34. Oleh itu, amatlah penting bagi suami dan isteri memahami tanggungjawab masing-masing supaya pernikahan yang dibina dipenuhi mawaddah, sakinah dan rahmah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.